السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه، وحتى بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أو كما قال، hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sekumpulan malaikat, yang malaikat itu sayyaratan fudlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi kata Allah di antara tentera yang dipunyai oleh Allah ni ialah kumpulan malaikat. Malaikat-malaikat ni di antaranya ditugaskan untuk sayyaratan fudlah, untuk bergerak ke sana sini. Sayyarah bahasa Arab ni maksudnya kereta. Sayyarah maksudnya kereta. Kereta orang Indonesia dia kata mobil. Maksudnya malaikat ni dia bersifat mobile, orang putih kata dia bergerak. Kerja kumpulan malaikat ni bergerak.
tiap-tiap hari, tiap-tiap malam bergerak ke sana sini. Yabtaguna yattabi'una majalis zikr. Kerja mereka ni ikut majlis ilmu. Majlis zikir maksudnya majlis ilmu. Majlis zikir maksudnya majlis yang membawa kita ingat kepada Allah. Maka majlis ilmu, kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar agama ni, kita ingat kepada Allah. Maka majlis yang macam ni dipanggil majlis zikir, dipanggil majlis ilmu. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja kumpulan malaikat ni ialah yattabi'una majalis zikr. Kerja dia ikut di mana ada majlis ilmu, di situ ada kumpulan malaikat ni. Macam malam ni majlis kita ni majlis ilmu. Sama dengan kita ni ada malaikat. Cuma mata kita tengok tak nampak. Tapi ada malaikat mengikut keterangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wajadu majlisan fihi zikr. Nabi kata apabila malaikat ni jumpa mana-mana tempat yang ada majlis ilmu, qa'adu ma'ahum, maka mereka duduk sama-sama dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu tu. Ni kita duduk ni, antara kita ni ada malaikat. Macam mana yang diterang oleh Nabi SAW dalam hadis sahih ni. Sama-sama dengan kita, celah-celah kita, di antara kita ni ada malaikat. Yang malaikat-malaikat ni semua qa'adu ma'ahum, duduk sama dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata wahaffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim. Malaikat bila dia duduk, dia hampak sayap-sayap dia. Tuan-tuan, kita duk baca tak lagi pun kita akan baca tafsir Nurul Ihsan, cerita tentang surah Fatir. Kita baca bulan lepas. Surah Fatir yang juga disebut sebagai surah Malaikah. Bulan lepas kita baca awal-awal surah Fatir, dia sudah sebut kata malaikat ni, Allah bagi dekat malaikat ni ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang berapa banyak sayap tu ada. Maka malam ni kita tengok dalam mukadimah hadis kita ni cerita Nabi kata wahaffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim. Malaikat bila dia turun mai dalam majlis ilmu ni, dia duduk sama dengan kita, dia hampak sayap-sayap dia. Dia buka sayap-sayap dia, dua ada sama-sama dengan kita. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Duduk malaikat ni pula bukan takat duduk sama macam kita ni. Bahkan duduk dia ni, dia boleh duduk bersusun-susun, sehinggalah dia ni sampai mencicah langit dunia. Malaikat ni banyak. Malaikat ni banyak. Maka malaikat yang ada di dalam majlis ilmu ni banyak dia. Nabi kata sampai kedudukan dia bersusun-susun sampai mencicah sama'id dunia, langit dunia. Hak kita duk nampak tu, itu sama'id dunia, itu langit dunia. Fa iza tafarraqu aradu wa sa'idu ila sama'. Nabi kita bila selesai majlis ilmu kita tak lagi tafarraqu, kita pakat berpecah. Hang balik Sungai Petani, hang balik Bari Buntang, hang balik Tasik Gologong, hang balik Pokok Tampang, hang balik Ikan Batu. Bila semua orang pakat berpisah, pakat balik, wasa'idu ila sama. Malaikat naik ke langit, balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masa ada majlis ilmu, dia turun, dia duduk sama dengan kita. Habis majlis ilmu, kita balik, dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Nabi, fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Bila malaikat balik sampai di depan Allah, Allah tanya dia, malaikat ada dengan kita ni kita duk cakap ni, dia duk dengar ni kita duk bagi tahu kata tak lagi habis dia nak balik ni dia duk dengar ni. Dia duk angguk, dia duk mengaku kata apa hak kita duk baca dalam hadis ni betul. Kerana Nabi cerita benda betul. Beruntung, dia kata orang-orang yang main malam ni, yang dengar hadis ni, yang tahu tentang benda ni, beruntung mereka ni berbanding dengan orang yang tak pernah dengar dan tak pernah tahu benda ni. Maka malaikat ada celah-celah kita, antara kita ramai-ramai sama dengan kita ni, malaikat ni dia duk dengar benda ni. Nabi SAW kata
Mereka ni habis majlis ilmu tak lagi, mereka naik balik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fayas'aluhumullahu azza wa jalla. Allah tanya mereka balik ni. Malaikat balik, Tuhan tanya, wa huwa a'lamu bihim. Nabi kata sedangkan Allah, Tuhan Maha mengetahui tentang hal mereka ni. Tuhan tak tanya, tak apa dah, Tuhan tahu. Tuhan tahu malaikat ni mai ke mana. Tuhan tahu malaikat balik daripada mana. Tuhan tahu malaikat duduk dalam majlis yang macam mana. Tuhan tahu. Tetapi formality, untuk nak memenuhi syarat dia, bila dia balik kepada Allah, Allah tanya dia. Nabi kata, wa huwa a'lamu bihim. Sedangkan Allah tahu. Kalau tak tanya pun Allah tahu. Tapi Allah tanya. Sama macam kita lah tuan-tuan. Kita hidup dalam dunia lah ni. Allah letakkan malaikat raqib dengan malaikat atid. Kerja dia tulis. Kita buat apa, kita langkah pergi ke mana, kita ingat apa, dalam cerah ke dalam gelap ke, kita bohong orang ke, kita cakap betul ke, semua ditulis oleh malaikat. Yang tulisan yang ditulis oleh malaikat ni akan dibentang di depan Allah di mahsyar itu. Kalau tak bentang pun tak apa dah, Tuhan tahu dah. Tetapi untuk memenuhi formaliti, syarat dia, bila sampai di sana, dibentangkan di depan Allah sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak tengok report ni, Tuhan boleh terus kata hang pergi syurga, hang pergi neraka. Tuhan boleh buat kalau dia nak buat macam tu. Tapi Tuhan ikut juga peraturan ni. Suruh juga malaikat catat apa yang kita buat di mahsyar esok, bentang juga di depan semua orang, kemudian dibicarakan kita dan dijatuhkan hukuman kepada kita sebagai nak memenuhi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Maka malaikat yang mai duduk sama dengan kita lah ni balik menghadap Allah. Allah tanya mereka, wa huwa a'lamu bihim. Sedangkan Tuhan tahu benda tu. Kalau tak tanya pun Tuhan tahu. Tuhan kata, min aina jitum. Tuhan tanya malaikat hak balik ni. Tuhan kata, min aina jitum. Apa ni semua mai dari mana? Tak tanya pun tahu dah. Tapi Tuhan tanya, min aina jitum. Hang mai dari mana? Fayaqulun. Maka jawab malaikat-malaikat balik ni, ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardh. Dia berkata, kami baru balik, kami baru mai daripada sisi hamba-hamba engkau di atas bumi sana. Dia berjawab di depan Tuhan, kami baru balik daripada Masjid Kepala Batas. Kami baru balik daripada Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Kami baru balik daripada Masjid Parit Puntang. Kami baru balik daripada Masjid Negeri Ipoh. Kami baru balik daripada Masjid Negara. Dia bagi laporan ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihunak. Malaikat kata majlis hak kami isi tadi, orang-orang yang duduk dalam majlis itu, yusabbihunak. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Wa yukabbirunak. Mereka bertakbir kepadamu ya Allah. Wa yuhallilunak. Mereka bertahlil kepadamu ya Allah. Tahlil maksudnya la ilaha illallah, itu tahlil. Mereka bertahlil kepadamu ya Allah. Wa yahmadunak. Dan mereka memuji engkau ya Allah dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Kami balik daripada majlis yang macam tu di atas bumi tadi. Wa yas'alunak. Malaikat kata, di samping mereka tadi bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertahmid, wa yas'alunak. Mereka juga ada minta sesuatu kepada engkau ya Allah. Ni hak kita lepas semayang doa angkat tangan baca doa. Hak kita dalam semayang tadi masa sujud bagi lama sikit duk ingat dalam hati apa-apa doa kita dengan Allah. Apa juga benda yang kita duk nak minta dekat Allah ni dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kata wa yas'alunak. Mereka minta sesuatu kepadamu ya Allah. Qala, Tuhan kata wa madza yas'aluni. Tuhan tanya malaikat, depa minta apa ke aku? Tuhan tanya wa madza yas'aluni. Depa minta apa ke aku? Tuhan bukan tak tahu tuan-tuan. Tuhan tahu, tetapi ini peraturan dia. Tuhan suruh malaikat bagi tahu, sedangkan Tuhan sudah pun mengetahui. Tuhan tanya malaikat, wa madza yas'aluni. Depa atas dunia, atas bumi yang hangpa pergi tadi ni, depa minta apa dekat aku? Qalu, jawab malaikat, yas'alunaka jannatak.
Malaikat kata, mereka minta syurgamu, ya Allah. Mereka di atas dunia tadi duk minta syurgamu, ya Allah. Mereka minta nak jadi ahli syurga. Mereka minta esok mati mereka masuk syurga. Mereka minta syurgamu, ya Allah. Kata dekat Tuhan. Kata Tuhan, wahal ra'au jannati. Tuhan tanya malaikat, hal ra'au jannati. Mereka pernah tengok ke syurga aku? Tuhan kata, yang mereka minta nak masuk syurga tu, hal ra'au jannati. Mereka pernah tengok ke syurga tu yang mereka duk minta sangat ni? Qalu, jawab malaikat, la ayra. Malaikat kata, tak ya Allah. Mereka tak pernah tengok, tapi mereka nak masuk ke dalam syurga. Qala, kata Allah, fa kaifa law ra'au jannati. Tuhan kata, kalaulah mereka pernah tengok syurga aku, macam mana gambarnya? Tuhan kata tak pernah tengok syurga tu duk minta, ya Allah nak masuk syurga, ya Allah nak masuk syurga. Padahal tak pernah tengok syurga. Tuhan kata, fa kaifa law ra'au jannati. Kalaulah mereka pernah tengok sekali yang kata syurga tu macam mana, macam mana mereka nanti minta nak masuk syurga. Tak pernah tengok, baru dengar hadis, baru dengar ayat Quran cerita pasal syurga pun, semua orang Islam dalam dunia minta nak masuk syurga. Tuhan kata, kalaulah aku bagi mereka sekali peluang untuk tengok syurga aku, macam mana gamanya mereka nak minta masuk syurga ni? Qalu, jawab malaikat lagi. Dia kata, wa yastadiruna. Dia kata, ya Allah, ada satu lagi. Hamba-hamba engkau di atas dunia tadi, wa yastadiruna. Mereka minta supaya mereka dibebaskan daripada sesuatu. Qala, Tuhan kata, wa mimma yastadiruna li. Tuhan kata, mereka minta bebas daripada sesuatu. Mereka minta bebas daripada apa? Tuhan tanya malaikat. Qalu, jawab malaikat, min narika ya Rabb. Mereka minta supaya mereka bebas daripada api neraka, daripada api neraka-Mu, ya Allah. Mereka di atas dunia tadi duk minta dekat Tuhan, duk minta, ya Allah, jauhlah kami daripada neraka, bebaskanlah kami daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Duk minta, ya Allah, bebaskanlah kami daripada neraka, bebaskanlah kami daripada neraka. Mereka duk minta kepada-Mu, ya Allah, supaya mereka bebas daripada neraka. Qala, Tuhan kata, wa hal ra'au nari. Tuhan tanya malaikat, mereka pernah tengok bukan neraka aku macam mana? Tuhan tanya malaikat. Nuh yang kata di atas dunia tu, di atas bumi tu, dia minta selamat daripada api neraka. Mereka pernah ke tengok neraka yang duk takut sangat nak kena masuk neraka ni? Qalu, jawab malaikat, la ya Rabb. Tak pernah, ya Allah. Mereka tak pernah tengok neraka, tapi mereka tak mau masuk neraka. Fa kaifa law ra'au nari. Tuhan kata, kalaulah mereka ditunjukkan kepada mereka ni neraka, macam mana agaknya mereka ni? Tuhan kata tak pernah tengok neraka. Dengar ayat Quran yang dia cerita neraka ni, Tuhan kata, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dijubus di atas kepala ahli neraka ni dengan hamim, dengan leburan tembaga cayak. Hamim ni tembaga lebuh bagi cayak, jubus atas hubung-hubung kepala. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Luruh habis segala isi perut dan segala kulit mereka itu. Kita baru baca ayat Quran macam tu ya, takut dah. Lahum maqami'un min hadid. Dalam Quran Tuhan kata orang masuk neraka ni dipukul mereka ni dengan cemeti, dengan rotan, dengan kayu pemukul yang dibuat daripada hadid, yang dibuat daripada besi. Kita dengar yang tu pun kita takut dah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami, bebaskanlah kami daripada api neraka. Tuhan tanya malaikat, hal ra'au nari. Dia pernah ke tengok neraka aku yang dia duk takut sangat ni? Malaikat kata, tak ya Allah. Dia tak pernah tengok, tapi dia tak mau masuk neraka. Qalu, kata malaikat lagi, wa yastaghfirunak. Malaikat kata, ya Allah, ada lagi yang mereka duk minta tadi. Mereka minta supaya engkau ampunkan mereka.
Mereka minta supaya mereka diampunkan oleh engkau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulullah. Nabi kata Allah berfirman, qad ghafartu lahu. Bila malaikat habaq aja kata mereka minta supaya Allah ampunkan mereka, terus Allah kata apa? Ghafartu lahu. Aku ampunkan mereka. Orang yang main dalam majlis ilmu, orang yang duduk dalam majlis ilmu, yang bersama-sama dengan malaikat dalam majlis ilmu, yang duduk dalam majlis ilmu ni mereka zikrullah, mereka ingat kepada Allah. Yang mereka duduk dalam masjid majlis ilmu ni mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka bertahlil. Mereka yang main ke masjid duduk dalam majlis ilmu ni, yang meminta kepada Allah supaya mereka masuk syurga. Mereka yang main ke masjid dalam majlis ilmu ni minta supaya selamat, bebas, jauh daripada neraka. Mereka yang main dalam majlis ilmu ni yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata qad ghafartu lahum. Aku ampunkan mereka. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Dia nak beritahu dekat kita, kata Tuhan sayang dekat orang hak main ni. Tuhan sayang dekat kita ni. Tuhan sayang kita ni, hujan pun kita main, kita teringat tiap bulan teringat berapa hari bulan ada majlis ilmu di masjid mana. Tuhan sayang kepada kita yang ada sikap macam ni, sikap nak mencari ilmu ni. Allah sayang kepada orang macam ni. Allah terus kata dekat malaikat, qad ghafartu lahum. Aku ampunkan mereka ni semua. Kata Tuhan lagi, fa'ataituhum ma sa'alu. Tuhan kata aku pasti akan bagi apa yang mereka minta. Tak cukup dengan tu, Tuhan kata wa ajartuhum mimma tajaru, dan aku pasti akan bebaskan mereka daripada benda yang mereka minta bebas. Mereka minta bebas daripada neraka, mereka minta jauh daripada neraka. Aku pasti akan jauhkan mereka daripada neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa yaqulun. Nabi kata malaikat kata lagi dekat Tuhan, lah. Malaikat kata, Rabbi fihim fulan abdul khabba'u innama marra fajalasa ma'ahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul wa lahu ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisu. Malaikat kata, lah sekali ya Allah, ada satu lagi nak bagi tahu. Ada satu lagi laporan nak bagi dekat Tuhan. Apa dia? Malaikat kata, fihim fulan. Dalam ramai-ramai ada di masjid tempat kami turun pi tadi ni, ada seorang lelaki. Fihim fulan. Ada satu si fulan, ada satu lelaki. Abdul khabbab. Oh, dia ni orang paling banyak buat dosa. Dalam ramai-ramai ada dalam majlis ilmu tadi ni, fihim fulan. Ada satu si fulan, ada satu lelaki. Dia ni abdul, satu hamba khabbab yang cukup buat dosa. Satu orang yang banyak buat dosa. Innama marra. Dia lalu tepi masjid. Innama marra. Sesungguhnya dia berjalan lalu ke tepi masjid. Fajalasa ma'ahu. Dia tengok. Dia tengok orang ramai. Dia lalu tepi masjid, dia nampak orang ramai ni, ada apa di masjid ni? Dia tak tahu apa. Fajalasa ma'ahu. Dia pun singgah, mai duduk sekali dengan orang ramai. Dia pun singgah, kerana tak tahu apa, tengok orang ramai, apa cerita, singgah, mai duduk sekali. Fajalasa ma'ahu. Mai duduk sama dengan orang ramai ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yaqulullah. Nabi kata Allah berfirman, bila dengar report malaikat tentang orang ni. Hak lain tadi ni memang mai tujuan nak duduk dalam majlis ilmu, tapi dalam ramai ni ada seorang innama marra, dia lalu aja. Bila tengok orang ramai, fajalasa ma'hum, mai masuk duduk sekali. Duduk dengar, oh ada majlis ilmu. Dia mai tenggek ujung-ujung aja mai dengar. Tuhan kata walahu ghafartu. Tuhan kata hak mai hamba yang banyak dosa, yang mai tak sengaja tenggek duduk di ujung-ujung saja ni, walahu ghafartu, bagi dia juga keampunan aku. Tuhan kata hak tak ada niat nak mai mengaji ni, lalu kebetulan aja singgah duduk dengar sampai habis ni, hak ni pun Tuhan kata walahu ghafartu, baginya keampunan aku. Tuhan kata humul qaum
la yashqa bihim jalisuhum. Tuhan kata semua ada di masjid tadi, di dalam majlis ilmu tadi, humul qaum, mereka itu adalah satu kaum, la yashqa bihim jalisuhum, yang duduk mereka di dalam majlis ilmu itu tidak akan membawa sebarang celaka kepada mereka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, hadir kita dalam majlis ini tak ada rugi apa. Hadir kita dalam majlis ilmu yang seumpama ni tak ada rugi apa. Yang kedua, bahkan membawa untung besar kepada kita semua. Untung apa? Untung kita ialah apa yang kita duk ingat selama kita duk ada dalam majlis ilmu ni, apa kita duk ingat akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan perkenankan semua yang kita hajat, yang kita duk ingat. Allah Subhanahu wa taala janji akan memperkenankan permintaan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang mengingatkan dia. Dan yang ketiga, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa orang yang sentiasa mengikuti pengajian ilmu selamat daripada kecelakaan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih berada dalam tafsir surah Fatir Makkiyah. Surah Fatir yang membawa maksud pencipta, dan juga disebut oleh sebahagian ulama tafsir surah Fatir ini sebagai surah malaikat. Kita sambung muka surat 289. Muka surat 289, bawah sana sekali, ayat 8. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu hasana. Dia kata, dan turun ayat ini kepada Abu Jahal dan lain-lain orang yang seumpama dengan dia. Ni ayat yang kita nak baca ni, ayat 8 surah Fatir. Ayat ni turun kepada Abu Jahal. Turun ayat ni kepada Abu Jahal dan orang-orang yang seperti Abu Jahal, jahil, tak reti tentang agama, menentang agama dalam keadaan jahil, tak reti apa. Maka Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat ni. Firman Allah, afaman zuyyina lahu su'u 'amali fara'ahu hasana. Maka adakah mereka yang dihiasi baginya kerja yang jahat, maka lihat dia akan dia elok. Itu dia. Tuhan kata orang seperti Abu Jahal ni, kesian dekat dia ni. Pasal apa? Pasal dia tengok benda jahat, dia nampak elok. Nanya. Kalau kita Tuhan bagi jadi macam tu, habis kita. Kita selalu duduk doa bila habis kuliah. Kita duduk doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haq, benda benar itu, haqqan, sebagai benda yang benar. Kita minta dekat Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Bila kita tengok benda betul, kita kata betul. Wa arinal batila batilan. Dan minta kepada Allah, ya Allah, tolong bagi kami ni bila tengok benda batil, benda tak betul, benda salah, benda dosa. Bila kami tengok benda dosa ni, kami nampak benda tu benda berdosa. Minta Tuhan bagi kita jadi macam tu. Kita tak mau, kita jadi terbalik. Kita tengok benda betul, kita kata salah. Kita tengok benda salah, kita kata betul. Itu tanda kemusnahan kita. Abu Jahal, dia kena benda tu. Abu Jahal, dia tengok Nabi Muhammad yang baik itu, dia kata jahat. Dia dengar ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia orang Arab. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia dengar ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi baca, dia dengar tu, dia kata ayat tu sihir. Habis tuan. Sedangkan orang lain yang dipilih Allah untuk jadi Islam, untuk jadi beriman, bila telinga dengar ayat Quran, hati diselubungi keimanan. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan. Orang lain, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman, Sidina Ali, Abdul Rahman bin Auf,
Semua sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi, yang ikut Nabi ni, bila dengar disebut nama Allah, idza dzukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ketak hati. Wa idza tuliyat alaihim ayat, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, zadathum imana, iman rasa makin bertambah. Sebaliknya, yang kata Abu Jahal ni, bila dengar orang sebut nama Allah, dia nak marah. Bila dengar ayat Quran, dia nak mengamuk. Apa pasal Abu Jahal jadi macam ni? Ni dia ayat kita baca ni. Tuhan kata apa? Dia kata, faman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanah. Maka adakah mereka yang dihiasi baginya kerja jahat, maka lihat akan dia elok? Adakah sama dengan mereka yang telah hidayah akan dia oleh Allah kepada jalan agama? Maka tentulah tidak sama. Orang jenis Abu Jahal tengok benda baik, dia kata jahat, samakah dengan orang yang Allah bagi dekat dia hidayah, Allah bagi dekat dia Islam, bila dia tengok benda baik, dia kata baik? Samakah orang macam ni? Tuhan kata, sudah tentu tak sama. Maknanya Tuhan nak kata, samakah orang Islam dengan orang kafir? Tentu tak sama. Samakah malam dengan siang? Tentu tak sama. Samakah putih dengan hitam? Tentu tak sama. Samakah laki-laki dengan perempuan? Tentu tak sama. Allah memang bagi jadi dalam dunia ni, dia ada positif, dia ada negatif. Dia ada laki-laki, dia ada perempuan. Dia ada baik, dia ada jahat. Maka kalau orang tu tengok benda baik, dia nampak jahat, something wrong dengan dia. Begitu juga kalau dia tengok benda jahat, dia kata baik, something wrong dengan dia. Maka Abu Jahal ni, Allah bagi dia jadi macam tu. Dia ni tengok benda baik, dia kata jahat. Samakah Abu Jahal yang tengok benda baik, dia kata jahat? Samakah dia dengan orang yang beriman, yang tengok benda baik, kata baik? Tuhan tanya dalam ayat ni. Yang ni, orang mukmin apabila lihat taat Allah dan taat Rasul itu elok, dilihat maksiat itu hodoh. Sedangkan orang kafir itu dan orang fasik itu demikian juga. Apabila dia tengok benda baik, dia nampak jahat. Dia tengok benda jahat, dia nampak baik. Tetapi dengan ditarik oleh syaitan kepada maksiat. Kesian dekat orang-orang fasik, orang jahat. Mereka ni diperdaya oleh syaitan. Syaitan dia pergi dekorate, dia pergi hias benda jahat tu bagi nampak elok. Syaitan ni dia boleh buat peranan syaitan. Dia antaranya apa dia? Benda tak elok tu dia pergi hias bagi nampak elok. Zuyyina ni maksudnya dihiaskan benda tak elok bagi nampak elok. Sampai jadi orang-orang fasik, orang-orang jahat itu lihat maksiat itu elok pula. Dia kata elok benda tu. Dia anak dia biar bagi bebas. Dia kata elok. Oh kata. Bagi kita, anak kita tak bagi kebebasan mutlak. Kita tak kurung anak kita, tapi kita tak bagi kebebasan mutlak. Kalau kita bebaskan dia pun bebas bersyarat. Kalau kita bebas dia pun bebas berperenggan, bersempadan. Ayah bagi hampir rombongan, tapi dengan syarat kita ada benda-benda yang kita letakkan sebagai sempadan dia. Tapi ada orang dia tak ada yang ni semua. Dia kira dia bagi bebas sebebas-bebasnya kepada anak dia. Tapi anak nak wali jantan boyfriend balik main rumah, nak tidur dalam rumah pun tak apa. Pasal apa? Pasal bagi dia dunia Allah ni macam tu tak apa. Ada orang yang jadi macam tu. Dia tengok benda tak elok tu, dia nampak elok. Dia nampak moden benda tu. Maka musnahlah orang macam ni. Maka ketika itu sudah tertutup mata hatinya dengan debu maksiat. Dia kata, orang macam ni mata dia betul-betul dah dikelabui dengan debu-debu maksiat. Mata dia tak boleh nak menilai betul-betul baik dengan buruk ni. Dia tak boleh nak menilai. Pasal apa? Dah dikelabui dengan debu maksiat yang bawa jadi fasik ataupun kufur agamanya, yang akhirnya boleh menyebabkan dia ni kufur agama tu. Daripada sikit-sikit akhirnya dia tolak agama tu, ataupun berkekalan kufurnya. Nauzubillah ini. Jadi boleh jadi sampai macam tu. Tentang hadis Nabi kata apa? Nabi kata dosa ni sekali kita buat dititik dalam hati kita satu titik hitam. Nabi kata nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Dititik dalam hati dia satu titik hitam. Nabi kata man aznaba zanban, siapa buat satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda.
Di titik dalam hati dia satu titik hitam. Fa'in tak, kalau sekiranya dia bertaubat, selepas daripada dia dah terlajak pergi buat satu dosa, dia bertaubat, suqilah qalbu. Nabi kata Tuhan padam balik titik hitam. Tersilap, terlajak, terbabat, tertasul ni memang boleh jadi dekat manusia. Nama kata manusia boleh tersilap, boleh tersalah langkah, boleh jadi. Tetapi selepas dia silap tu, astagfirullahalazim, awaklah aku tadi macam tu. Astagfirullahalazim, suqilah qalbu. Tuhan padam balik kerana taubat dia. Sebaliknya, kalau sekiranya orang tu buat dosa, lepas tu tak bertaubat, diteruskan lagi dosa tu, dipertahankan lagi dosa yang dia buat tu, kesilapan itu dipertahankan lagi, maka penuh hati dia dengan titik-titik hitam. Tidak ada lagi ruang hidayah untuk masuk dalam hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Maka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menyesat mereka yang dikehendaki daripada agamanya dan menghidayah mereka yang dikehendaki pada jalan agama. Tuhan dia yang menentukan orang ni dapat hidayah ataupun orang ni sesat berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tahu dah, Tuhan bagi jadi dia ni last sekali dia akan pilih jalan silap. Tuhan tahu dah, maka Tuhan takdirkan kepada dia kesesatan kerana pilihan dia untuk jadi sesat. Ilmu Allah dia mendahului apa yang manusia nak buat. Tuhan bagi manusia akal, bagi semua, suruh dia berikhtiar, berusaha jadi orang baik. Tapi dia memilih jalan sesat. Tuhan tahu dah kata dia ni esok akan pilih jalan sesat, maka Allah takdirkan dia akan jadi sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Firman Allah, "Fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat." Maka janganlah engkau wahai Muhammad binasa diri engkau ya Muhammad kerana engkau duka cita atas mereka sebab mereka tiada beriman itu. Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau orang tak mau ikut, jangan duk berasa sedih, duka cita. Tak ada guna. Kalau orang tak mau ikut, kita buat kerja kita. Kita sampaikan apa yang Allah suruh sampai. Allah suruh baca Quran terang, kita baca Quran, kita terang. Allah suruh kita sampaikan apa yang Nabi kata. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Hampa dengar daripada aku satu ayat pun, hampa sampaikan dekat orang semua. Kita buat macam Nabi suruh. Orang tak mau main dengar. Daripada 100 orang jadi 70. Daripada 70 jadi 50. Daripada 50 jadi 20. Daripada 20 tinggal 2 orang. Orang tak mau dengar apa yang kita kata. Tak apa. Tak usah duka cita. Sebab kita buat apa yang Allah suruh. Orang nak main, orang nak terima, orang nak boleh dengar kata, itu bukan kerja kita. Kita buat apa yang Tuhan suruh. Kalau orang tak mau, jangan duka cita. Tuhan kata dekat Nabi. Sedih juga kalau tengok apa yang kena kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. 1000 tahun berdakwah, berapa orang ikut dia? 1000 tahun berdakwah dengan bilangan hak ikut tu tak berbaloi. Tapi yang kata Nabi-Nabi ini dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan dalaman. Sikit pun dia jalan kerja yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh dia buat. Innallaha alimun bima yasna'un. Kerana bahawasanya Allah, Tuhan yang tahu dengan perbuatan mereka itu. Dialah, yakni Allah, yang membalas akan mereka itu. Mereka buat apa pun tak apa. Tuhan kata, tinggal dekat aku. Aku tahu nak balas apa dekat mereka ni. Kalau mereka pilih beriman, aku balas syurga. Kalau mereka pilih untuk engkar, untuk tolak, untuk kufur, aku akan balas kepada mereka ni dengan neraka. Serah dekat aku semua. Tuhan kata, firman Allah, wallahu allazi arsala ar-riyah. Yang ni dia main cerita ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wallahu allazi arsala ar-riyah. Dan bermula Allah itu Tuhan yang melepas akan angin daripada khazanah. Ni haduk main kat kita. Angin main sepui-sepui bahasa pun Tuhan yang hantar main. Angin main kuat hantar bomba rumah pun Tuhan hantar main. Angin putin beliung main sampai habis satu negeri punah ranah pun Tuhan hantar main. Nama kata angin, ini jundullah, ini tentera Allah. Ada masa Allah hantar angin sebagai nikmat kepada manusia. Ada masa Tuhan hantar angin sebagai tentera dia untuk nak memusnahkan orang yang engkar dan derhaka kepada dia. Maka semua benda ni Tuhan kata, wallahu allazi arsala ar-riyah. Allah yang hantar angin ni semua. Fatusiru sahaban. Maka menghambat ia, yakni menghambat angin itu akan awan kepada tempat yang dikehendaki turun hujan.
Dia antara kerja angin ni apa dia? Bila Tuhan hantar dia main, dia tolak awan. Dia tolak awan, dia tolak daripada sikit jadi banyak, daripada banyak jadi bergumpal-gumpal, belaga sama-sama awan, turun hujan. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur semua. Fasuqnahu, ada hu, dia tambah, dia jatuh, satu huruf. Fasuqnahu, ada ha bulat. Ha bulat. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Maka kami bawa akan dia, yakni akan hujan itu kepada negeri yang mati. Negeri mati, maksudnya negeri kering kontang, tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan. Allah hantar benda ni daripada awan. Tuhan hantar angin mai, tolak awan daripada sikit jadi banyak. Bila banyak pergi bertuh dengan awan lain, turun hujan. Hujan tu pula ditakdirkan Allah turun di kawasan kering kontang, kawasan yang tak ada tumbuh-tumbuhan. Allah bagi hujan turun di situ, tiada tumbuh-tumbuhan padanya. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Maka kami hidup dengannya, yakni dengan hujan itu akan bumi kematian daripada mati. Kena tengok apa jadi di Libya dan Libya. Satu masa dulu terkenal dengan Muammar Gaddafi dia. Dulu Libya ni digeroni seluruh dunia. Muammar Gaddafi satu masa dulu dia pernah keluar satu amaran. Satu dunia disiarkan amaran dia. Dia kata dia nak tembak Margaret Thatcher, Menteri Perdana Menteri Britain satu masa dulu. Dia marah apa tu, dia kata dia nak tembak Margaret Thatcher. Margaret Thatcher 10 hari tak keluar rumah. Takut kepada skuad penembak Muammar Gaddafi. Satu masa dulu. Lepas itu dia kena serang sampai dia anak dia pun mati dalam kemah dan sebagainya. Dia ambil sikap diam saja. Diam dia, bukan diam saja. Tonton tengok sahabat dah keluar dari itu. Sebahagian daripada gurun Sahara dia buat irrigation sistem pengairan pergi ke kawasan sebahagian daripada gurun Sahara yang kering kontang tu. Hari ini di situ segala-gala benda ada, dengan anggur, dengan apple, dengan sayur-sayur, dengan apa. Dia usaha buat benda tu bertahun-tahun, akhirnya membuahkan kejayaan. Bumi kering, bumi mati, tak mustahil dapat dihidupkan. Melalui kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala pun Allah boleh buat. Atas ikhtiar manusia pun, dengan izin Allah, boleh juga dihidupkan bumi yang mati. Cara Allah buat macam mana? Bumi kering, bumi gersang, dia hantar awan pi, bertuh turun hujan. Bumi yang mati, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba boleh tumbuh macam-macam pokok. Allah boleh buat kalau Allah nak buat. Dengan tumbuh tanam-tanaman dan rumput-rumput dan sebagainya. Firman Allah, kadzalikan nusyur. Tuhan kata seperti yang demikian itulah juga nusyur, yakni hidup dengan roh dan jasad ketika bangkit kubur sekalian manusia itu. Rupanya Tuhan nak buat bandingan. Tuhan kata kalau gurun Sahara hak kering kontang, manusia yang pernah pijak kaki sampai di gurun Sahara, tengok yang kata gurun Sahara tu kering dia macam mana, manusia tak akan pernah terlintas dalam kepala dia kawasan ni boleh tumbuh pokok apple. Tak pernah terlintas. Tetapi 10 tahun kemudian dia pergi, kawasan tu ada penuh dengan pokok-pokok hijau. Tuhan kata macam mana benda tu boleh berlaku di atas bumi yang kering kontang, boleh jadi penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Macam itulah orang yang mati, sekian punya lama mati, aku bagi hidup balik di padang mahsyar itu, tak mustahil bagi aku. Tuhan kata, bumi mati aku boleh bagi hidup, orang mati aku nak bagi hidup, itu kecil bagi aku. Itu hal kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang ada berkehendak akan kemuliaan dunia, maka bagi Allah itu kemuliaan dunia dan akhirat. Tuhan sebut dalam ayat ni, dia kata man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa teringin nak jadi orang yang mulia atas dunia? Siapa tak teringin jadi orang mulia atas dunia? Kalau kita tak mulia dengan pangkat, kalau kita tak mulia dengan kekayaan, kita mulia dari segi akhlak pun cukup. Kita tak ada pangkat tinggi, kita tak ada kekayaan yang melimpah ruah, tak ada. Tapi satu kampung sebut nama kita, orang kata kita orang baik, cukup kan? Itu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata jangan cari kemuliaan dunia sahaja. Tuhan kata carilah kemuliaan dunia dan akhirat.
Kalau atas dunia orang sanjung tinggi, di sisi Allah dia jahat. Akhirat ditarik kemuliaan itu daripada dia. Tuhan kata cari apa? Falillahil izzatu jami'a. Carilah izzah, carilah kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan dunia dan akhirat. Dunia pun baik, akhirat pun baik di sisi Allah. Maka tiada dapat seorang kemuliaan Allah melainkan dengan taatnya. Tuhan kata dia tak bagi izzah. Izzah ni maksudnya kemuliaan. Tuhan kata dia tak akan bagi izzah, dia tak akan bagi kemuliaan pada satu orang tu kalau orang tu tak taat dekat dia. Dia tak bagi. Han dapat pangkat tinggi mana pun, Allah tak bagi kemuliaan dekat dia. Kalau dunia dia tak dapat kemuliaan, akhirat lebih lagi dia tak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yakni pada suruhnya daripada sembahyang, puasa dan lainnya. Dan tinggallah segala maksiat seperti zina dan bunuh dan sebagainya. Jangan duk buat benda salah, buat benda baik semata-mata. Firman Allah, ilaihi yas'adul kalimu, ilaihi yas'adul kalimu tayyib. Kepadanya, yakni kepada Allah, naik kalimah yang baik-baik. Itu dia. Tuhan sebut dalam ayat ni, dia kata apa? Ilaihi, maksudnya ilallah. Kepada Allah, yas'adul kalimu tayyib. Apa juga perkataan baik yang kita ucap sampai ke Tuhan. Apa juga perkataan baik yang mulut kita ucap, terbit aja di mulut sampai ke Tuhan. Tuhan sebut dalam Quran benda ni. Di antara kalimah baik itu ialah kalimah la ilaha illallah. Dan segala zikir, dan segala tasbih, dan baca Quran, dan lainnya daripada ibadah lidah dan sebagainya. Itu dia. Mulut kita ni sebut apa pun. Bukan sahaja baca Quran, zikir, takbir, tahmid, tahlil. Bukan itu sahaja. Kita nasihat orang. Nasihat orang tu orang jadi baik. Nasihat orang itu juga kalimah yang baik. Sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wal amalus salih yarfa'uh. Dan bermula amalan yang salih itu mengangkat Allah akan dia kepadanya, yakni kepada Allah. Segala zikir Allah itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal yang salih itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap keduanya dibalas akan dia. Tentunya jangan takut. Buat baik ni jangan takut. Kita ingat balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang satu sahabat nama dia Jabir bin Sulaim. Jabir bin Sulaim pertama kali jumpa Nabi. Jabir bin Sulaim pertama kali dia mai ke Madinah, dia sampai di masjid nampak Nabi. Nampak Nabi duk cakap, orang semua duk ada ramai. Dia tak kenal lagi Nabi. Nama duk dengar dah, cerita ni duk main macam-macam dah, tapi Nabi itu dia tak pernah jumpa. Bila Jabir bin Sulaim sampai, dia duk tengok, dia tanya orang, "Man hadha?" Siapa orang ni dia ni? Orang jawab dekat dia, "Hadha Rasulullah." Lepas tu, ni lah Rasulullah. Dia dengar kata, "Pak ni Rasulullah." Pak ni rupanya cerita yang aku duk dengar ni. Orang duk habaq kata ada satu Rasulullah nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni yaslurun nas ilaih. Dia ni cakap apa pun semua orang akan dengar. Illa qadaru anhu. Melainkan apa? Apa yang Nabi cakap akan menjadi tajuk perbincangan di kalangan orang ramai. Apa juga Nabi cakap saja, merata satu kampung orang bincang tentang apa yang Nabi cakap. Nabi Muhammad ni istimewa dia macam tu. Bila Jabir bin Sulaim tengok dia siapa, dia panggil inilah Rasulullah. Dia tak boleh tahan lah. Dia terus langkah pergi ke depan. Dia sampai dia kata, "Alaikas salam ya Rasulullah." Nabi tak jawab. Dia kata lagi, "Alaikas salam ya Rasulullah." Maratain, 2 kali dia kata. Baru Nabi kata kat dia. Nabi kata, "Alaikas salam tahiyatul mauta." Nabi kata alaikas salam itu bagi salam pada orang mati. Nabi kata lain kali qul assalamu alaikum. Lain kali kalau jumpa kita ni bagi assalamu alaikum. Nabi ajak dia. Dia tak boleh tahan. Dia tanya Nabi lagi, "Anta Rasulullah?" "Betul ke tuan ni Rasulullah?" Nabi kata, "Ya, ana Rasulullah." Nabi kata, "Saya Rasulullah. Allah, aku utusan Allah. Allah Tuhan yang apabila hang ditimpa mudarat, akan minta dekat dia. Allah Tuhan yang apabila hang hilang satu-satu benda, akan minta dekat dia. Allah Tuhan yang siapa pun apabila dalam kesusahan, dia akan minta kepada Allah. Allah itulah Tuhan kita." Nabi kata dia.
Jabir bin Sulaim pertama kali jumpa Nabi, Nabi kata macam tu, betul-betul menyentuh hati dia. Dia terus kata dekat Nabi, "I'had ilayya ya Rasulullah." Dia kata, "Ya Rasulullah, bagilah satu janji yang boleh aku pegang janji itu. Bagilah apa-apa pun." Nabi kata, "La tasubbanna ahadan." Jangan hang hina siapa pun dalam hidup hang. Nabi kata, "La tasubbanna ahadan." Jangan hang hina siapa pun dalam hidup hang. Nabi pesan dekat dia. Jabir kata apa? "Fama sababtu ahadan ba'da." Aku tak hina siapa dah lepas itu. Sama ada hurran, wala abdan, wala ba'iran, wala syatan. Aku tak hina dah. Orang tu orang merdeka ke? Dia tu hamba punikan ke? Ataupun dia ni ba'ir, unta ke? Ataupun dia ni syah, dia ni kambing ke apa-apa? Aku tak kata apa dah dekat siapa pun. Pasal itu pesan Nabi SAW kepada aku. Tuan-tuan, ni yang kata sahabat Nabi ini, Nabi SAW pesan dekat dia, dia terus buat benda tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata itu benda baik. Hang jaga diri hang daripada hina orang, itu benda baik. Dia tanya Nabi, apa lagi boleh pesan dekat aku ya Rasulullah? Nabi kata, jangan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi kata benda ma'ruf, benda baik hang jangan hina. Nabi kata kat dia, benda baik jangan hina. Walaupun Nabi kata senyum itu benda baik, jangan menghina senyum itu. Nabi kata. Begitu sekali Nabi menekankan tentang amal saleh ni, benda baik ni. Buat benda baik ni disuruh oleh Nabi. Rupa-rupanya dalam Quran Tuhan kata wal amalus salih yarfa'u. Dan bermula amal saleh itu mengangkat, Allah angkat amal saleh itu ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal yang saleh itu diterima Allah. Tiap-tiap keduanya dibalas akan dia. Firman Allah, walladzina yamkuruna sayyi'at. Dan bermula segala mereka yang buat makar. Mereka itu akan sebagai makar jahat. Makar ni tipu daya. Tipu jahat, dia panggil makar. Siapa yang tidak buat kerja tipu dan sebagainya, maka itu jahat. Yakni dengan hendak bunuh Nabi. Misalnya ini kerja jahat. Tuan-tuan, masa Nabi di Makkah, pemimpin-pemimpin suku di dalam Makkah ni berbincang mereka ni di Darun Nadawah. Darun Nadawah, ada disebut Darun Nadawah. Mereka duduk di sana bincang, kita nak buat apa dengan Muhammad ni? Dia ni betul-betul kacau betul dalam masyarakat kita. Kita semua bersatu padu menyembah Tokong, dia main-main duk habaq kata salah sembah Tokong, dia pecah belah kita. Kita duk buat elok dah selama ni. Kita semua pun sembah Lata, Uzza, Manat. Ini Tokong yang duk ada di keliling Kaabah ni, semua kita sembah Tokong ni. Main-main dia kata salah. Dia pecah belah kerja kita duk buat selama ni. Nabi dituduh pecah belah. Sedangkan Nabi bukan pecah belah. Nabi nak ajak mereka daripada sesat kepada hidayah. Tetapi perbuatan Nabi itu ditafsirkan sebagai pecah belah. Marah dekat Nabi ni, berbincang di Darun Nadawah ni. Berbincang di situ. Tengah duk bincang tu, masa ni lah mai jin atas rupa manusia dan merupa atas rupa orang tua daripada Najd. Ini cerita dalam hadis tuan-tuan. Jin mai atas rupa satu orang tua daripada Najd. Dia masuk dalam perbincangan di situ. Orang ni mencadangkan supaya lagu ni, orang ni mencadangkan lagu ni, kita pergi bagi amaran dekat Muhammad ni, kita pergi ugut dia, kata kita nak kurung dia. Kira mai dia ni jin atas rupa orang tua Najd ni, dia kata apa? Dia kata tak guna yang tu semua. Dia kata yang paling baik, dia kata ada yang paling berkesan, kita bunuh saja Muhammad. Hari ini diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang macam ni disebut sebagai orang yang membuat makar. Orang yang buat kerja jahat, kerja tipu, kerja nak bagi musnah semua. Maka dia kata dengan hendak bunuh Nabi misalnya, ataupun habasnya. Habasin tu bahasa Arab tu. Habasa maksud dia kurung, jail, lokap, itu dipanggil habas. Ataupun mencadangkan supaya dia habas Nabi dan keluarkan dia daripada negeri. Ni cadangan-cadangan yang duk main ni, nak buat ke Nabi ni. Kita halau dia keluar daripada Mekah ni. Pasal bagi dia duduk Mekah ni. Mekah ni negeri kita. Dia duk cakap macam tu. Maka muwafaqah mereka itu akan yang demikian itu pada ni dia bagi tahu dah, pada Darun Nadawah. Dia duduk berbincang tu di satu tempat yang bernama Darun Nadawah, iaitu makam Hanafi sekarang ini. Asalnya adalah rumah perhimpunan Quraisy itu.
Asal tempat tu ialah tempat mereka duk berhimpun nak bincang, nak putus apa keputusan di Makkah. Di situlah tempat dia. Lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang amat sangat. Orang yang ada ingat dalam kepala nak buat jahat ke Nabi, lahum azabun syadid. Tuhan kata, aku akan pastikan mereka kena azab yang paling dahsyat. Mereka tak pernah teringat pun dalam hati mereka. Azab tu aku nanti bagi. Yang kata azabun syadid ni, azab yang bersangatan dahsyat ni, azab yang tak pernah teringat lah hati. Manusia tak pernah terbayang macam tu punya azab ada. Hak tak terbayang tu ada di neraka. Sebutlah azab dahsyat Pol Pot buat di negeri dia dulu kepada rakyat dia macam mana punya zalim. Zalim Pol Pot tu tak seteruk hak Tuhan nak buat kepada orang masuk neraka itu. Lagi teruk azab yang Tuhan nak tunggu orang dalam neraka ni. Maka itu yang dimaksudkan dengan azabun syadid. Bagi mereka itu azab yang amat sangat. Wa makru ulaika huwa yabur. Wa makru ni rupanya makna dia jahat. Makru kan? Wa makru ulaika huwa yabur. Makru ni maksud dia jahat. Dia kata dan bermula makru tu tadi. Dan bermula makar ataupun rencana jahat, apa semua mereka itu ialah yang membinasakan akan mereka itu, yakni dengan kena bunuh di Badar dan mati dengan kufur. Itu dia. Akhirnya apa? Tuhan balas awal-awal kat mereka ni dalam perang Badar. Perang pertama dalam Islam, perang Badar. Dalam perang Badar tu mati orang-orang ada rancang nak bunuh Nabi ni. Mereka mati dulu. Untuk Nabi Muhammad kena masa di Mekah ni, Allah yang mengetahui dahsyat dia macam mana. Sampai Nabi duk sujud semayang tepi Kaabah tu. Orang main habaq dekat Abu Jahal. Ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal, hang tak tengok ke Muhammad tu dia semayang lagu dulu letak dai atas tanah. Abu Jahal tengah-tengah terus buka dada. Betul ke dia ni semayang jenis dulu letak dai atas tanah? Dia kata betul, hampir tengoklah dia ada tepi Kaabah. Dia kata kalau betul aku nak pergi pijak tengkok dia pergi patah. Dia kata oh jahat, dia kata Abu Jahal cukup jahat. Dia pergi debuk. Nanti tengah sujud, dia angkat kaki nak pijak ya, terlambung dia ke belakang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Muslim, hadis menceritakan tentang benda ni. Dia angkat kaki nak bubuh je, terlambung dia ke belakang. Puncak letih muka dia. Orang-orang dia pakat main umun angkat dia, waktu hijau tanya dia pasal apa. Dia kata aku nampak khandaqan min nar. Dia kata aku nampak satu parit besar penuh dengan api, tiba-tiba mai depan aku. Aku terlambung ke belakang, dia kata. Benda tu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi habis sembahyang orang habaq. Orang kata ya Rasulullah, tadi Abu Jahal sikit lagi nak pijak tengkuk. Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah kaki dia mencicak tengkuk aku, malaikat akan koyak dia sekeping-sekeping. Nabi kata. Dia adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Begitu sekali Allah sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, Anas bin Malik kata apa? Dia kata aku nampak Nabi dalam perang Uhud tu, Nabi dikapit oleh dua orang berjubah putih. Anas bin Malik kata, bila ditanya Nabi SAW, siapa dia? Kami tak kenal dia. Dua orang rapat kiri kanan Nabi. Siapa dua ni? Nabi kata itulah Jibril dan Mikail. Nabi kata. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Entah ni bulan Rabiul Awal ni, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kita kena tambah sebanyak mungkin maklumat tentang Nabi SAW. Tambah supaya lebih sayang kita kepada Nabi. Sebab kita tahu Nabi ni istimewa betul dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sebarang manusia. Nabi Muhammad ni bukan sebarang manusia. Semalam kita baca di Masjid Brown Garden semalam ni, cerita Nabi SAW dengan sahabat-sahabat berhenti di satu tempat nak cari air untuk berwuduk, tak ada. Nabi tanya siapa ada air. Satu orang buat main dekat Nabi, besen kecil aja, besen ketek, bagi dekat Nabi. Nabi pegang besen tu, Nabi berwuduk. Lepas tu Nabi pegang besen tu, Nabi tuang. Seorang-seorang sahabat main duduk tadah tangan duduk berwuduk di bawah besen kecil tu. Nabi duduk tuang tu. Sahabat kata sehingga 80, sehingga 80, sampai 80 orang sahabat yang di ayat semayang, ayat tak habis.
Anas bin Malik yang ada di situ. Dia kata apa? Dia kata, aku melihat dengan mata aku ayah keluar baina asabi'i, di antara celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tentu buka dalam Sahih Muslim di jilid yang penghabis sekali di bawah Kitabul Fadail, di bawah bab tentang kelebihan Nabi. Baca di sana kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk pegang besen, duk tuang tu, Anas duk tengok. Anas kata, aku nampak dengan mata aku celah-celah jari Nabi ni baina asabi'i, di antara ni asabi' ni duk tabir ayat punya derah. Sahabat duk ambil ayat semayang daripada ayat tu. Tuan-tuan, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak silap kalau kita menerima Nabi sebagai pemimpin kita semua. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tidak sempurna kehendak mereka itu. Akhirnya apa? Tak sempurna hajat, tak sempurna, tak tercapai hajat orang-orang jahat. Abu Jahal dan kawan-kawan dia nak memusnahkan Nabi ni. Tak tercapai hajat. Hajat hati mereka apa? Nak bunuh Nabi. Itu hajat mereka. Tak tercapai hajat tu. Pasal apa? Pasal Allah pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu khalaqakum min turab. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menjadikan kamu daripada tanah. Yakni Allah menjadikan Adam itu daripada tanah. Maka jadi Hawa daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Yakni dalam lena Adam itu dengan tiada sakit Adam itu. Allah jadikan Nabi Adam ni tak ada mak, tak ada apa. Allah jadikan Nabi Isa tak ada apa. Ini biasa bagi Allah, dia boleh buat semua. Kalau orang duk heran macam mana Isa boleh beranak mai sedangkan pak tak ada, lebih heran pada tu lagi duk ada. Adam mak pun tak ada, pak pun tak ada, tapi ada Adam. Kalau Adam kita boleh terima, tak ada mak, tak ada pak, boleh terima kata dia boleh ada. Pasal apa tak boleh terima Nabi Isa tak ada pak sedangkan mak ada? Allah menjadikan Adam ni min turab, daripada tanah. Allah jadikan Adam. Dijadikan pula Hawa daripada rusuk Adam, bawa keluar mai Hawa. Maka dengan sebab itu dia ada sakit suami dengan disakiti oleh isterinya. Ini dia tambahlah. Pengarang kitab ni dia kata dengan kerana tu dia kata orang lelaki ni dia tahan. Kalau isteri dia kainah banyak, suami dia boleh tahan. Pasal apa? Pasal tahan Nabi Adam ketika dikeluarkan Hawa daripada tulang rusuk dia. Dia tu. Kan? Orang lelaki ni dia kata tahan berbanding dengan orang perempuan. Orang perempuan sikit dia mengamuk, jamuk habis dalam rumah. Orang lelaki dia boleh buat cool. Dia boleh buat cool, dia buat dak, dia boleh buka kau abang tu baca tak tahu. Dia boleh padahal dalam macam gunung berapi meletup, bumbang. Tapi lelaki ni dia boleh tahan. Dia boleh kontrol, dia boleh cover kemarahan dia tu. Ini orang lelaki. Kerana tu Allah bagi kuasa talak kepada lelaki. Pasal apa? Pasal lelaki ni dia boleh tahan. Kalau bagi ke orang perempuan sehari 5 kali dia cerai, kita berceramah. Janda lelaki ni punya ramai, dia ada bersepoh ke tepi jalan. Kan? Bagi ke orang lelaki ni dia kontrol, dia tak sebarangan dia guna. Hak mana hak jenis tak boleh kontrol, dia ada masalah. Sebab orang lelaki sebenarnya sabar. Sebenarnya orang lelaki mesti ada sabar. Firman Allah, summa min nutfah. Kemudian Allah jadikan manusia ni daripada nutfah, yakni daripada air mani, dijadi akan zuriat Adam itu. Bila dah ada Adam, ada Hawa, maka zuriat yang main ni Habil, Qabil apa semua ni main daripada nutfah, daripada air mani. Summa ja'alakum azwaja. Kemudian jadi ia, yakni Allah akan kamu itu laki-laki perempuan berperengku, yakni berpasang-pasangan. Tuhan jadikan laki-laki perempuan itu keluar main berpasang. Demikianlah berkembang biaknya manusia ni. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih. Dan tiada bunting satu orang perempuan dan tiada beranak dia melainkan dengan ketahui Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tahu dah laki-laki perempuan ni bila kahwin nak dapat anak atau tak dapat anak, Tuhan tahu dah. Dia ni kahwin 10 tahun baru nak dapat anak, Tuhan tahu dah. Bila mengandung aja pun, bila dia nak mengandung pun Tuhan tahu. Bila dia mengandung berapa bulan nak beranak keluar pun Tuhan tahu. Hak nak keluar tu laki-laki kampus, Tuhan tahu pada awal dah.
Daripada awal, sejak azali lagi. Tuhan tahu dah akan ada satu orang lelaki nama Samsuri, akan kahwin dengan perempuan, akan dapat anak berapa orang, masa kandungan tiap-tiap orang anak berapa. Semua ni dalam ilmu Allah sejak azali lagi. Tuhan tahu dah. Anak kita hidup nikah dengan siapa, dia nak jadi anak berapa orang pula daripada dia, anak dia hidup pun. Tuhan tahu dah. Dia ada dalam ilmu Allah sejak azali lagi. Demikian yang dikatakan ilmu Allah ni. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqatu min umri illa fi kitab. Dan tiada di umur, maksudnya dan tiada dipanjangkan umur daripada seseorang yang umur panjang itu, dan tiada dikurang daripada umurnya. Yakni seorang tiada dipanjangkan umurnya itu sekalian, melainkan tersurat pada kitab Lauh Mahfuz. Benar ni semua ada kat Tuhan dah. Buku besar tu ada kat Tuhan. Dia ni sakit. Oh, kita kata sakit teruklah, bila dia nak mati, nampak tak ada harapan dah. Haruslah kita kata bulan depan sihat balik, ni malu naik motor terus balik. Tuhan tahu siapa yang Tuhan nak yu'ammar, maksudnya nak mengumurkan dia, nak memanjangkan umur dia. Tuhan tahu. Kita baca di masjid mana baru ni cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Nabi awal-awal sebut dah dia jamin akan masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas masa duduk di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, sakit. Sakit ni sekira-kira nak habis umur. Teruk sakit dia ni. Sehingga kan apabila Nabi main nak ziarah dan Nabi masuk aja pintu rumah tu, dia menangis. Dia menangis dah. Nabi tanya dia, ma yubkik, apa yang menyebabkan hang menangis wahai Sa'ad? Nabi kata dia. Dia kata apa? Dia kata aku menangis ni kerana apa? Kerana aku rasa sakit aku ni memang nak bawa habis. Dan aku rasa aku ni nak mati di sini, dan aku rasa sedih kerana tak dapat hijrah dengan Tuhan ke Madinah. Dia kata macam tu dekat Nabi. Nabi kata tak, Sa'ad, Allah akan pulihkan balik. Terus Nabi baca doa dia. Ya Allah, pulihkan balik Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, pulihkan balik Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, pulihkan balik Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sihat balik Sa'ad bin Abi Waqqas. Sihat balik. Boleh hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah tu boleh tu berjuang dalam tiap-tiap perang dia turun pergi. Dalam perang Badar dia ada di depan lawan dengan jubah bulu dia. Cerita adalah hadisnya. Lawan ni macam orang tak takut mati, Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sehinggalah zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab, Umar lantik dia menjadi gubernur di Kufah. Sehinggalah dia kena fitnah dengan penduduk Kufah. Dia dipecat oleh Umar untuk dijalankan siasatan ke atas tuhmahan pada dia ni. Di akhir siasatan ternyata dia tak salah, sebaliknya dia difitnah. Umar lantik balik dia menjadi khalifah, menjadi gubernur. Lepas dia menjadi gubernur untuk satu tempoh masa, dia sendiri step down. Dia turun daripada jawatan gubernur tu. Dia kata kerana aku nak uzlah, aku nak mementingkan diri aku, kerana aku nak mengenangkan balik apa yang aku dah buat selama ni. Umar benarkan dia. Dia pentingkan diri dia sampai nak habis umur. Dia pesan pula lagi dekat anak dia, kalau bapak mati, dia kata kapankan bapak dengan jubah yang bapak pakai masa perang Badar. Dia kata. Dan ternyata dia mati. Dan dia dikapankan dengan jubah yang dia pakai masa perang Badar. Bila mayat dia nak dikebumikan, Aisyah, isteri Nabi SAW, dan isteri-isteri Nabi yang lain minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas wa'mai di depan rumah mereka dekat makam Nabi lah ni. Wa'mai di situ. Mereka nak sembahyangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tu ingat nak mati di Mekah dah. Tiba-tiba macam tu punya panjang umur dia. Sampai di Madinah ni, dah jadi gubernur, dah naik, dah kena pecat, naik balik, baru mati. Pasal apa jadi macam tu? Pasal Allah kata dalam ayat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umri illa fi kitab. Dan tiadalah dipanjangkan umur daripada seseorang yang umur panjang, dan tiadalah dikurang umur seseorang itu, melainkan tersurat pada kitab Lauh Mahfuz. Benda tu Tuhan dah tulis dah. Sakit nampak punya teruk, tak mati, bahkan sihat balik. Duk sihat, elok-elok mati. Tuhan dah tulis dah benda ni. Macam mana yang Tuhan tulis, macam itulah yang akan jadi. Yakni umur panjang dan umur pendek, putih dan hitam.
kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, elok dan bodoh, mulia dan hina, dan sekalian yang berlaku pada seseorang masa hayatnya sampailah mati sekaliannya telah tersurat pada Lauh Mahfuz dan pada malaikat yang jaga rahim ibu. Ketika masuk mani bapa sudah tersurat benda itu. Itu dia. Tuan-tuan, ni yang kata Tuhan kita ni macam tu kuasa dia. Kalau dah macam tu kita kenal Tuhan, berani ke kita nak pergi jangan tuan-tuan? Berani ke kita bila dengar ayat Quran kita nak cakap lebih kurang, nak kata jangan tuan-tuan. Allah Tuhan yang menurunkan ayat tu, Allah yang macam ni punya hebat. Berani ke ada perkataan ke kita nak kata di mulut kita ni, nak kata ayat Quran ni tak sesuai? Misalnya, jangan tuan-tuan. Jangan. Kita tak terlawan dengan azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu. Firman Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahkan yang demikian itu, yakni kuasa Allah yang disebut macam-macam tadi itu, atas Allah Ta'ala sangatlah mudahnya. Bagi Allah benda ni fingertip, ujung jari, tak ada apa kecil punya hal. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak payah pergi jawatan kuasa main mesyuarat nak buat yang tu, tak payah. Allah Subhanahu wa taala kehendak dia pasti terlaksana. Tak perlu kepada kelulusan mesyuarat, tak perlu panggil ahli jawatan kuasa, tak perlu tunggu quorum cukup, tak cukup. Ini bukan kerja Allah. Ini manusia punya cerita. Allah punya cerita, hak mana dia mau jadi. Maka tak boleh kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa ma yastawil bahran, wallahu a'lam. Ini dia sambung lagi tentang kebesaran Allah. Dia nak cerita, wa ma yastawil bahran, hadza 'azbun furat sa'i'un syarabuh. Dia nak cerita kata, dan tak sama oleh dua laut. Bahrun maksudnya satu laut, bahrani maksudnya dua laut. Yang Allah maksudkan dengan bahrani, yang Allah maksudkan dengan dua laut ni ialah laut dengan sungai. Maka dia sebut bahran, laut dengan sungai. Tuan-tuan, dalam Quran nanti bulan depan insya-Allah panjang umur kita baca, kita tengok balik ni. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita apa? Dia cerita kata antara ayat masin dengan ayat tawar tu dia ada border. Tuhan sebut dalam Quran tuan-tuan. Saya cerita di Masjid Tikam Batu ke mana dulu ada satu cerita kita beritahu. Ada satu pelajar kita, budak Penang, budak Pulau Pinang ni, dia mengaji UTM, Universiti Teknologi. Dia buat kajian, dia ambil sains samudra. Dia buat kajian tentang ni, tentang dia basekan kajian dia pada ayat Quran yang Allah cerita tentang laut ni dia ada sempadan masin, sempadan tawar. Dia buat kajian untuk ijazah dia, untuk bachelor dia. Dia buat kajian tentang ni, tentang sempadan ni. Dia buat sains samudra. Jadi naik bot ni pergi ke Kuala ni, antara sungai dengan laut ni. Dia nak pergi kesan sempadan air masin dengan air tawar. Dia pakai tes pH tu. Dia pergi test masin dengan tawar, dapat border tu. Dia mai jumpa saya masa saya duduk mengajar di sekolah Irsyad. Dia mai jumpa. Dia kata, Ustaz, God is great. Dia kata, dari UTM, cakap putih kan? Dia kata, Ustaz, God is great. Dia kata, Tuhan ni Ustaz, maha besar Ustaz. Saya ni, dia kata, dia cerita, dia sains samudra, dia buat kajian. Ustaz, dia kata, saya naik bot tu, boleh boh petas pH balik ni, boh balik ni. Boleh, beza Ustaz. Maknanya di sana dia ada satu line. Dia kata, dia ada satu border dalam air tu campur ni. Dia ada satu border yang memisahkan masin dengan tawar ni. Saya duk test tu, takut dekat Tuhan ni. Pasal dia start tulisan tesis dia tentang apa nama ni, ayat sempadan masin dengan tawar ni. Dia kata proven, benda ni terbukti depan mata ni. Hak Quran kata ni depan mata. Dia kata memang ada border. Dia kata masin dengan tawar. Ustaz, dia kata takut Ustaz bila buat kajian macam ni. Tapi dia kata dia complete dia punya bachelor, dia nak sambung buat master degree. Dia nak cari lagi. Dia kata Ustaz bagi satu cadangan dia, mana-mana ayat Quran. Dia kata saya nak base di situ, saya nak buat kajian. Tuan-tuan nampak, inilah punca
saintis orang putih masuk Islam. Inilah punca dia. Profesor Dr. Maurice Bucaille yang Perancis itu masuk Islam. Macam ni dia cerita, dia masuk Islam. Pasal kajian yang dia buat, terbukti terang-terang apa yang Allah sebut dalam Quran tu betul macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, dia lah. Cuma sedih kita ni betul orang kita orang Melayu terutamanya yang Islam daripada beranak main Islam ni, kita tak berasa agama kita ni hebat. Kita tak berasa tu hebat Islam tu, kita tak rasa. Tu pasal lagu ni, tu pasal lagu tu. Nak kata tak ni. Jadi rumah mana tu jadi orang lain yang bukan Islam, dia masuk Islam dengan kajian dia masuk Islam, tonton tengok dia macam mana jadi. Macam mana dia jadi. Kita nak cetuskan benda ni. Rasa hebat dengan Islam ni, nak cetus benda tu bukan senang benda. Maka keadaan bertambah susah apabila orang kita tak mau mengaji. Habis jam. Bila orang kita tak mau mengaji, tak mau main duduk, tak mau dengar ayat Quran, tak mau dengar tafsir, tak mau dengar jam, tak boleh buat apa. Satu orang main jumpa saya kemarin di ofis, dia cerita pasal, saya cakap di kuliah masjid mana tu, ada satu orang main jumpa lepas pada tu, dia kata betul, tak sebut baru ni, dia kata. Ada pula dalam masyarakat kita ni yang kuno-kunonya dia nak pegang Quran saja, hak lain dia tak nak pegang. Maka akhirnya dia kata kita ni semua tak betul, dia kata. Pasal apa? Pasal kita pergi Mekah, kita buat haji, kita tawaf Kaabah apa semua. Dia kata sedangkan Kaabah tu batu. Kita duk kata dekat orang yang bukan Islam duduk sembah tokong daripada batu. Kita sendiri pun pergi sembah batu juga. Dia kata Kaabah tu batu, dia kata. Dia kata ni semua golongan ni stone worshipper, dia kata. Ni semua penyembah batu. Tuan-tuan, nampak tak no? Hadis kita duk baca di Masjid Seberang Jaya tu, yang Nabi kata apa? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah waftaraqatil nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Nabi kata apa? Yahudi dulu mau pecah sampai 71 puak, Nasrani pecah sampai 72 puak, wa sataftariqu ummati. Nabi kata umat aku esok pecah 73 firqah, 73 puak. Kulluhum finnar. Nabi kata semua habis masuk neraka melainkan satu. Sahabat tanya Nabi, siapa ya Rasulullah yang satu yang selamat tu siapa? Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Hak satu tu ialah hak aku duduk atas jalan tu dan sahabat-sahabat aku duduk atas jalan tu. Itulah jalan yang betul. Maksudnya jalan yang betul-betul bertumangkan Quran dan hadis Nabi. Itu jalan betul. Duk main macam ni. Duk main macam ni. Oh, dia kata ni semua penyembah batu. Dia kata, ni orang yang duduk pergi Mekah, duduk tawaf Kaabah, duduk cium Hajarul Aswad, ni semua ni penyembah batu. Dia kata. Masya Allah, tuan-tuan. Cara macam tu boleh jadi. Ni dalam masyarakat ni. Hak terlibat dengan geng ni pula ni. Hak pergi mengaji tinggi ni. Dia mengaji tinggi. Mereka ada net group, mereka pula ada net group. Sama-sama mereka ada satu internet punya duk berhubung ni. Hang hantar mai aku baca, aku hantar pi hang baca sama mereka ni. Dan mereka ni berkeyakinan dan berkepercayaan kata mereka betul. Orang ada pergi sembahyang masjid, ada pergi haji ni tak betul. Oh kacau tu. Sama-sama mereka ada buku, ada risalah, ada tape, ada video, ada CD duk edar sama-sama mereka ni. Balik duk tengok di rumah, duk anggap betul dah, kita betul. Mereka kata. Kita, alhamdulillah tuan-tuan boleh jamin anak-anak kita macam mana. Ada tak ada kemungkinan terjebak dengan golongan ini? Cara perbincangan mereka nampak very intellectual. Nampak cara perbincangan mereka ilmiah. Nampak macam mereka ni orang cerdik, orang bijak pandai. Sebenarnya mereka tersasar daripada jalan Allah dan jalan Rasul. Na'udzubillah min zalik. Takut tuan-tuan. Malam saya sebut di Taman Berang. Ada pula satu website pula dalam internet ni dikendalikan oleh Mama Murtad. Mama Murtad nama dia. Tuan-tuan boleh masuk website tu dan tengok apa cerita ada dalam tu. Mama Murtad. Pengendali dia satu budak Melayu Malaysia.
pergi mengaji di Amerika, lepas tu pergi jadi macam mana kali itu, jadi best student di sana, lepas tu pergi jadi macam ni, murtad. Lepas tu dia mengendalikan satu website, Mama Murtad. Dia mengalu-alukan siapa-siapa yang teringin nak murtad berinteraksi dengan dia dalam website dia. Tanya dia apa soalan pun dia dijawab. Ni teknologi kita tak boleh tolak. Tak boleh nak tolak. Dia kok mana pun dia main teknologi ni. Tapi teknologi main ni nak kena takik. Mampukah semua orang menafik? Ni. Sebab dia satu borderless. Teknologi dia satu tak ada sempadan dia teknologi. Dia masuk main semua. Dan ini benda kita dengar. Kita tak erti, tak faham penuh pun kita dengar. Kita tahu kita benda ni ada dalam masyarakat. Minta doa dekat Allah kuat-kuat. Jangan sampai anak cucu kita, keturunan kita terjebak dengan benda-benda yang macam ni. Terjebak dengan benda-benda yang macam ni. Habis tuan-tuan. Pasal apa? Pasal sesat akidah. Sesat akidah. Na'udzubillahi minzalik. Sama-sama pakai jaga. Kerajaan pun kena jaga. Atas kapasiti dia sebagai kerajaan, dia bertanggungjawab jaga benda ni. Pentadbir yang dia ada pun kena jaga. Atas kapasiti dia sebagai pentadbir apa dia perlu buat. Kita sebagai ibu bapa pun kena jaga benda-benda macam ni. Atas individu orang perseorangan pun kena jaga benda-benda macam ni. InsyaAllah kita selamat. Kalau kita selalu duduk main masjid, kita muka ayat semayang 5 waktu tak tinggal. Seminggu sekali 2 kali korang-korang ada dengar Quran, hadis Nabi, insya-Allah tuan-tuan. Kalau macam ni ada, insya-Allah kita tak tersasar daripada jalan kebenaran. Tapi bila kita jadi putus tali, putus dia tak tahu nak pergi mana, dia jatuh ikut tali. Jangan sampai kita putus tali. Jangan sampai macam tu. Kita alhamdulillah anak-anak kita kena tengok. Anak-anak kita kena tengok. Bagi mengaji itu tanggungjawab kita. Memantau dia selepas dia mengaji pun masih tanggungjawab kita. Memantau dia. Dia balik main rumah kita, dia dah jadi orang besar, gaji dah 30,000 pun, dia balik main rumah kita, masa kita kena pantau dia. Kena tengok dia. Semayang ke tak budak ni macam mana? Hang dah kahwin dah, hang ada anak, itu hang punya hal. Aku kok mana pun bapa hang juga. Hang tak bagi semayang subuh bapa tadi. Hang tak semayang subuh ke pagi tadi? Dia kata letih ayah balik lambat. Tak boleh macam tu. Kena cakap tuan-tuan. Kena cakap. Perkataan tu kena sampai telinga dia. Hang tak boleh macam tu. Hang jadi macam dah gaji 20,000, 30,000 pun siapa bagi dah? Allah bagi. Allah bagi dah. Allah boleh tarik balik bila-bila masa. Tuhan dah bagi ke hang macam ni, syukur pada dia. Syukur dekat dia dengan apa? Dengan tunai segala perintah dia. Bapa tak mahu anak-anak bapa jadi macam ni. Bapa minta. Bapa mati tu bapa tak ada apa dah. Bapa nak doa apa je bagi bapa jadi. Cakap macam tu. Macam ni punya cakap tuan-tuan duk masuk telinga dia. Dia pandai macam mana pun suara bapa ni lain. Suara bapa ni lain. Masuk telinga dia. Ingat juga dia pada agama insya-Allah. Nah, tolong tuan-tuan, benda ni kena jaga. Masing-masing jaga. Tu saya tunjuk orang tua ni salah tu sah. Cakap mana kita boleh buat, kita buat dulu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang terbaik itu silakan. Bertanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.